Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Petang ni bersama dengan Kak Ina. Kak Ina punya janji nak share apa Kak Ina punya findings dalam kelas, apa yang kita orang belajar. So, petang ni Kak Ina nak share sikit je. Kak Ina ada 10 minit untuk bersama dengan friends Kak Ina dekat wall. So, kita nak cerita macam mana nak start business. Okay. So basically Kak Ina sebenarnya dalam sesi coaching hari ni dengan Doc dalam inner circle meeting, apa yang kita orang dapat adalah malam kita orang ada satu tugasan yang Kak Ina rasa macam weh, susah gila kot dia bagi kita satu company, macam mana nak start business tu. So Kak Ina tak mau cerita detail tentang company dan business tu. Hai Lela, hai Azil, siapa yang tengok share komen. Kak Ina nak share macam mana nak start business based on apa yang assignment yang Doc bagi tadi kat kita orang. So assignment yang Doc bagi tu, Doc bagi kita orang satu business. Dia suruh kita discuss macam mana nak start business ni. So pada aku kan business tu macam susah gila. Macam apa macam pelik sangat. Sebab yelah Kak Ina cuma business online, jual tudung. Tiba-tiba dia bagi Kak Ina satu business lain yang susah gila, yang tak tahu, kita tak pernah fikir pun. In fact tak pernah tengok pun business tu. So macam mana nak start? Dan kita kena buat kerja berkumpulan. Lepas tu kena buat presentation, kena discuss, kena lawan antara kumpulan. Lepas tu siapa yang menang, yang tu kita undi macam tu lah, apa benda. So Kak Ina punya learning points. So Kak Ina nak share dengan you all apa Kak Ina punya learning points daripada game tadi. Okay, dari apa yang kita orang belajar tadi. Dan apa Kak Ina punya learning points. Kak Ina nampak kadang-kadang ramai orang dia nak buat bisnes tapi dia tak mula-mula. Maksudnya dia nak buat bisnes tapi dia tak tahu nak start dari mana. Tahu. So hai Siti Zuraida, you all boleh tanya, you all boleh komen. Siapa yang tengok Kak Ina boleh komen, boleh share juga, ajak kawan-kawan lain tengok. Sebab Kak Ina nak share apa step penting yang kita kena ada sebelum kita run business. Benda ni sebenarnya sangat penting tapi ramai orang tak ada dan dia tak buat. So hari ni Kak Ina nak share. So benda ni tadi selama ni Kak Ina macam tahu, macam betul lah, okay, inilah essential, apa benda yang kita kena ada, kena buat, kena set sebelum business. Tapi Kak Ina macam betul lah tu. Tapi hari ni punya session dengan Doc macam clarify lagi yang sangat penting untuk business kita. Ada 5 perkara ni. So Kak Ina nak share 5 perkara yang kita tamu-tamu Kak Ina nak share dengan kita, you all. 3 je dulu. Hari ni 3 je. Lagi 2 Kak Ina share kemudian. Hai Hafiza. Hai Ida. Ada Siti Zuraida, Mahfuza. Hai, say hi. Korang komen sikit bagi Kak Ina nampak you all ni siapa. Cuba komen sikit. Okay. So tadi kan selama ni Kak Ina share masa Kak Ina berhenti kerja. Of course Kak Ina berhenti kerja sebenarnya sebab aku malas nak kerja. Sebab Kak Ina punya emotional drive, Kak Ina ni diversity tau. Kak Ina tak suka benda yang sama berulang-ulang. Aku tak boleh. Aku suka benda baru, berubah. Sangat diversity. So Kak Ina jam duduk dalam organisation yang macam government. Maksudnya kena masuk pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Aku tak boleh. Aku nak hari ni masuk ke 8, minggu depan masuk ke 7, minggu lagi satu nak shift malam, lepas tu aku nak shift petang aku nak kerja siang, petang aku nak kerja malam, macam tu lah. So basically Kak Ina macam tu. Aku ni sangat diversity dan degil. So dalam diversity dominant pula tu degil. So bila degil Kak Ina tak boleh hidup dalam government punya organisation. Hai Lela, hai sister. So Kak Ina tak boleh hidup dalam government punya institution. So organization. So Kak Ina decided untuk berhenti kerja. Okay, berhenti kerja adalah satu perkara je. Tapi hai Nurul. Tapi bila berhenti kerja Kak Ina fikir juga, kadang-kadang orang ingat. Hai Lin, hai. Orang ingat Kak Ina berhenti kerja macam aku saja-saja je berhenti kerja. Sebenarnya tak. Walaupun waktu tu Kak Ina tak ada saving 6 bulan. Kan kita kena ada 6 bulan punya saving sebelum berhenti kerja. Lepas tu kita kena ada, kalau kita nak business, kita kena ada business plan. Apa kita punya plan. Kak Ina ingat lagi masa Kak Ina berhenti, ada seorang senior officer dia tanya Kak Ina, Saidi kot nama cik tu, Cik Saidi ke? Dia business juga tapi tapi dia masih kerja. So dia tanya Kak Ina, you berhenti
buat apa? You nak bisnes apa? So Kak Ina cakap, saya bisnes online kot cik. Saya tak tahu lagi saya nak bisnes apa. Tapi saya rasa saya bisnes online. Oh really? Dia cakap, so berapa you akan spend untuk buka bisnes? So Kak Ina cakap, modal saya sikit je kot, 3,000, 4,000. Sebab saya nak buat online je. Masa tu aku tak sure pun, sebenarnya tak tahu apa-apa. Lepas tu Cik Saidi tu cakap, ya ke Saidi nama dia? Saidin! Tiba-tiba aku teringat. Nama dia Cik Saidin. Saidi pula. Cik Saidin, siapa yang kerja JPBD Selangor mesti kenal Cik Saidin. Hai Wirda. So Cik Saidin cakap dengan Kak Ina, so bila you punya kalau you bila ROI dia bila? ROI tu apa? Masa tu aku tak tahu ROI tu apa. Lepas tu dia cakap, no, I mean your investment bila dia akan return balik? Break even you bila? Dia tanya. Aku macam, apa dia? ROI lah, break even lah. Kak Ina tak tahu apa-apa pun tahu. So aku tak tahu apa-apa. Sebenarnya aku tahu jual je. Aku pandai jual. Aku pandai cari duit, cari customer. Lepas tu pandai simpan duit. Itu je yang Kak Ina ada waktu tu. Kak Ina tak pandai bisnes apa, term-term semua aku tak pandai. So waktu tu masa Kak Ina berhenti kerja, bila dia cakap macam tu, aku macam, wow, susahnya nak bisnes kan. So long story short, so Kak Ina pun berhenti kerja. Bila berhenti kerja, aku macam Kak Ina cakap dengan husband Kak Ina, tak apa, I berhenti kerja. Apa yang you bayar, you maintain bayar. Apa yang I bayar, I maintain bayar. Sebab waktu tu kan kita share suami isteri kan. Suami bayar ni, bini bayar ni, macam tu kan. So waktu tu Kak Ina cakap, okay bang, saya berhenti kerja, abang jangan risau. Abang bayar apa yang abang bayar sekarang je. Tak ada pertambahan kos pada abang je. Sebab Kak Ina cakap, saya akan cari duit untuk saya spend sendiri. So contohnya aku cakap, Kak Ina cakap, nanti saya akan cari income 3,000 sebulan. Sebab 3,000 Kak Ina kira 3,000 ni memang cukup lah untuk Kak Ina nak merayap-rayap, isi duit minyak. Lepas tu Kak Ina nak shopping. Untuk Kak Ina suka belanja anak makan kat luar, tiba-tiba nak pergi makan tu makan ni. Kak Ina adalah orang yang aku tak suka nak kontrol, nak beli ni, nak beli tu, tunggu gaji. Tak, Kak Ina bukan orang macam tu tau. Aku adalah orang nak beli je. So Kak Ina rasa macam, saya rasa saya 3,000 saya dah cukup dah. So Kak Ina punya kepala, satu perkara dalam kepala masa nak berhenti kerja adalah aku perlukan 3,000 sebulan. So itu nombor satu yang aku set. Dan nombor satu yang Kak Ina set. Nombor dua, masa Kak Ina buat, ini Kak Ina bukan nak cakap benda ni betul tau. Ini Kak Ina cerita apa Kak Ina punya experience dulu. Nombor satu, Kak Ina dah set, aku nak 3,000 sebulan. Duduk rumah, jaga anak, aku ada income 3,000 sebulan. Nombor dua, Kak Ina cakap masa tu Kak Ina dah adalah Google, tengok-tengok orang-orang yang ajar bisnes online kan. Hai Waliu, hai Atina, hai Didi, ada Diana Halimi, hai Didi. So masa tu Kak Ina dah start Google tau bisnes online semua. Hai Kak Lin. Lepas tu bila Kak Ina Google, adalah Kak Ina jumpa Brian Gunn. Masa tu dia ajar asas bisnes di Facebook macam mana tau. Asas bisnes, kelas asas berniaga di Facebook, macam tu lah. So Kak Ina rasa macam tak apa, nanti aku dah berhenti kerja, nanti aku pergilah kelas-kelas ni, belajar bisnes sikit, so dapatlah hasil banyak kot. So itu yang kedua, Kak Ina confident masa tu sebab Kak Ina cakap, nombor satu aku dah tahu aku nak income berapa. Nombor dua, Kak Ina tahu Kak Ina akan cari cikgu tau. Masa tu kelas Brian Gunn tu free je Kak Ina pergi. Lepas tu Kak Ina macam, wow, bestnya kalau meniaga ada cikgu. So ada dua benda yang Kak Ina buat, dan benda ni yang pandu Kak Ina untuk terus maju dalam bisnes. Ini dua benda yang Kak Ina pegang. Nombor satu, Kak Ina set dalam kepala, aku berhenti kerja, aku nak ada income 3,000 tetap tiap-tiap bulan. So maksudnya aku punya lifestyle tak akan berubah. Sekarang Kak Ina boleh shopping, masa kerja Kak Ina boleh shopping, masa dah berhenti kerja pun Kak Ina boleh shopping, Kak Ina cakap. So lifestyle Kak Ina tak akan berubah. Yang kedua, Kak Ina cakap Kak Ina ada kelas-kelas ajar bisnes Facebook tu, nanti Kak Ina pergilah belajar. So aku pegang dua benda ni, dan dua benda ni lah yang Kak Ina amalkan sampai sekarang. Bila Kak Ina berniaga dan bisnes Kak Ina terus grow. Alhamdulillah dia terus grow. Tapi hari ni bestnya Kak Ina dapat jumpa orang hebat. Bestnya dia orang dapat jumpa Kak Ina. Waliu, bestnya dia orang sebab dapat jumpa Kak Ina kan. Okay, so hari ni kan lepas session tadi Dok punya sharing, kita orang ada game. Dia suruh kita orang buat kita orang dilantik sebagai ahli lembaga pengarah. Ni game lah kan. So bila jadi ahli lembaga pengarah, lepas tu dia kata kita akan beli satu company perkapalan. Kita bukan beli company kapal, kita
beli sebiji kapal, dia cakap tahu. So bila dia cakap beli sebiji kapal, okay, so sekarang you all semua, satu kumpulan ni lah, kita orang satu kumpulan, you all semua adalah owner kapal ni. So dia cakap you owner kapal ni, dan sekarang you kena fikir, company ni adalah company bankrupt yang kita orang beli. So dia kata sekarang you kena fikir macam mana nak buat bisnes ni boleh run semula dan untung. So kita orang kan memula benda-benda pertama sekali aku fikir, bisnes kapal nak buat apa weh? Orang kapal ni dia jual apa? So benda ni macam di luar jangkaan kepala otak aku tau. So aku macam, bukanlah aku diam, tapi aku macam no idea. Nak buat apa dengan kapal lah, tak tahu nak buat apa. So kita ada discussion apa benda. So hari ni dah habis presentation, ada 7 orang present, lepas tu dot comment semua. Lepas tu Kak Ina dapat susun balik Kak Ina punya learning points. Apa yang Kak Ina faham, sebenarnya kadang-kadang dalam bisnes kan, kita ni sibuk sangat nak jadi orang yang tukang buat. Maksudnya kita nak jadi tukang buat. Ini sama macam Kak Ina dulu. In fact, sebenarnya saya rasa lah, personally saya rasa, kalau setakat kita nak bisnes dropship, kita nak cuba-cuba, then kita bolehlah fikir sebagai seorang tukang buat. Tapi kalau kita bisnes ni sungguh-sungguh, kita nak extra income, kita nak nanti 3 tahun lagi bisnes ni masih jalan, kita dapat income, 4 tahun, 5 tahun dia masih running. So apa yang kita kena buat adalah, nombor 1, kita mesti ada objektif yang clear dengan bisnes kita. Maksud objektif yang clear, nombor 1, kita kena clear, kita kena jelas kita nak apa. Kita nak apa dari bisnes ni. Ramai orang dia buat bisnes, dia just cakap, alah nak cari side income, duit geli-geli. Tak boleh tau macam tu. Dia kena tepat. At least tepat macam Kak Ina buat dulu. Kak Ina cakap Kak Ina nak 3,000 sebulan. At least aku tak akan berhenti selagi aku tak dapat 3,000 sebulan. Aku kejar sampai aku dapat 3,000 sebulan. Macam tu lah. So at least kita kena tahu kita nak bisnes ni pergi mana. We start our game with the end of the mind. Apa lah? So maksudnya kita kena tahu hujung perjalanan kita nak pergi mana. So sekarang ni kita fikir apa aku kena buat nak sampai sana. Itu yang first. Benda ni penting sangat weh. Tolonglah fikir. Ramai orang, in fact ejen Kak Ina pun ada yang macam ni. Dia orang kata nak buat bisnes, nak jadi ejen, nak jadi dropship, jadi ejen. Okay. Tapi dia tak tahu dia nak apa. So macam nak income berapa pun tak tahu, nak capai apa pun tak tahu. So at least you cubalah fikir sejauh mana yang you boleh pergi. Kalau pendek lah macam Kak Ina dulu pun, Kak Ina fikir pendek, Kak Ina just cakap aku nak 3,000 sebulan. In fact aku boleh dapat 30,000 sebulan dari bisnes tu. Tapi waktu tu otak tak sampai lagi, tak boleh fikir, baru fikir sampai sini. So you kena fikir dulu, nombor 1, you nak apa dari bisnes ni. Cuba senaraikan detail. Tulis lah. It's your dream, it's free. So tulis you nak capai apa dengan bisnes ni, nombor 1. Nombor 2, dapatkan. Kenapa? Bila kita buat bisnes ni kan, kita terombang-ambing tau. Kita huru-hara, hilang arah. Kita buat sini, kita buat sana, kita try tu, kita try ni. Orang kata try and adjust, try and error. Sebenarnya there's no such thing sebenarnya. Orang yang bijak adalah orang yang belajar daripada kesilapan orang lain. Ni tak, kita kan sibuk nak try buat silap, try buat silap, try lagi silap, try lagi tak jadi, try lagi. Bila kau nak kaya weh? Bila bisnes nak jadi, maksudnya kita tiba-tiba kita dah tua, kita tak jadi apa-apa. Orang berniaga, kita tengok Kak Ina dulu, Kak Ina membesar dalam family berniaga. Tapi Kak Ina tengok family Kak Ina berniaga dari Kak Ina kecil. Dari aku 5 tahun, 4 tahun, saya ingat paling jauh Kak Ina boleh ingat umur 4 tahun. Dari Kak Ina 4 tahun sampai mak Kak Ina meninggal, sampai Kak Ina dah besar dewasa. So Kak Ina nampak bisnes keluarga kita tak boleh diwariskan. So kenapa bisnes tak boleh diwariskan? Pertama, nombor 1, kita tak bina sistem. So macam mana nak bina sistem kalau kita tidak berguru, kita tidak belajar, kita tak ada konsultan, kita tak ada advisor, kita tak ada mentor, kita tak ada idol, tak ada orang yang kita follow. So
Nombor 2 yang penting ni, steps nak run business ni, nombor 2 adalah dapatkan advisor. So at least kalau you dropship, you jadikanlah founder you tu sebagai advisor you, sebab dia dah went through all the journey. Dia dah lalu perjalanan yang you nak lalu ni. Jalan yang you nak lalu ni, dia dah lalu. So percaya dekat apa yang dia cakap dan follow je. Macam Kak Ina. Kak Ina sekarang nak pecahkan double digit million. So maksudnya nak capai, dia challenge 1 juta, challenge dia lain. 3 juta, challenge dia lain. 5 juta, challenge dia lain. So Kak Ina percaya yang setiap perjalanan tu Kak Ina perlukan cikgu yang pimpin supaya perjalanan Kak Ina lagi cepat. First year, second year kita orang berniaga, buat je sendiri. Itu yang duduk 30,000 berbulan-bulan tak lepas-lepas. Tapi bila Kak Ina keluar dari rumah, bawa baby, pergi Batu Pahat, pergi belajar, tengok orang lain buat. So Kak Ina macam terbuka sikit otak. Kak Ina pindah kedai, Kak Ina buka kedai, bukan buka kedai, Kak Ina ambil pekerja, Kak Ina terus sale pecah 30,000 tu. Kak Ina punya sale 30,000 lama tau, tak pecah-pecah. Sampailah Kak Ina pergi tengok ada seorang cikgu lah masa tu. Kak Ina tengok macam mana dia berniaga, Kak Ina tengok macam mana dia uruskan. So dia cakap hire pekerja. Kak Ina mula hire orang. Waktu tu Kak Ina dah cecah 50,000. Masa sebelum tu seorang tau, buat kerja seorang-seorang. Dah pecah 50,000 dengan ada seorang pekerja. Lepas tu pecah 80,000. Lepas tu pecah 100,000. Lepas tu pecah 120,000 sebulan. Macam mana nak capai tu, of course dia ada step by step. Tapi Kak Ina perlukan orang yang pimpin. Masa Kak Ina berniaga dulu, Kak Ina tak ada cikgu, Kak Ina tak tahu nak refer siapa. Kak Ina pergi kelas Dr. Azizan sesekali. Pergi, lepas tu balik, tak ada orang ajar. So at least you all yang buat dropship, yang jadi agent, follow lah founder you sungguh-sungguh. Sebab dia dah lalu jalan tu dan dia akan ajar you, dia akan bagi you do and don'ts. Kiri jangan masuk, lalu kanan. Kanan jalan terang, kiri tak ada lampu jalan, malam-malam bahaya. So this is what I did. Kak Ina, bila Kak Ina ada cikgu, Kak Ina follow je. So macam sekarang Kak Ina follow Dr. Azizan sebab Kak Ina nak pecahkan 5 juta yang pertama. So 5 juta je, tak pecah-pecah pun. Okay. So Kak Ina nak pecah 5 juta yang pertama dia. Aku macam, buat apa aku nak try sendiri, baik aku follow je apa Dok ajar kan. Hai Rafida, Kak Ina business. Kak Ina dulu started as founder kedai baby. Kak Ina ada kedai baby, nama dia Mama Kids Junction. Tapi lepas tu Kak Ina dah stop. Kak Ina buat Himaya, tudung for girls. Tudung for girls yang comel, selesa, yang anak pakai tak nak buka sampai ke petang. Itu Kak Ina punya business. Tapi Kak Ina punya passion adalah nak tolong ibu-ibu supaya dia jadi kuat dan tabah dan dia boleh besarkan anak-anak dengan gembira. Okay, so lepas tu bila Kak Ina nak pecahkan 30,000 yang berbulan-bulan aku hadap tu, waktu tu kan Kak Ina pergi just tengok je, bukanlah berguru sangat pun. Kak Ina just pergi tengok macam mana orang lain run business. Lepas tu Kak Ina adjust sikit business aku. Lepas tu terus je buat terus je pecah-pecah record. So inilah apa yang kita orang buat sekarang. Sekarang baru step yang kedua kan, ada consultant, ada advisor. Kalau you tak mampu nak hire consultant, tak boleh nak hire advisor, why not you jadi agent atau you jadi dropship. Sebab founder mesti akan pimpin agent-agent dia untuk buat sale kencang macam dia pernah buat. Kalau thank you Rafida. Kak Ina membebel Kak Ina pun main business tudung kanak-kanak. So kalau you tak mampu nak hire advisor, pada yang business owner, Kak Ina sangat recommend you join lah kelas Dr. Azizan macam Titan, apa benda semua tu, Spire tu. Sebab dia sangat power, sebab dia advise kita, dia tunjuk kita jalan shortcut macam mana nak cepat. Kak Ina dulu nak pecahkan 1 juta, lama weh, tergolek-golek nak buat 1 juta. Dan bila kita orang under coaching Dr. Azizan, dari 1 juta nak pecah 2 juta tu tak sampai setahun pun. So maksudnya sangat boleh nak pecahkan 2 juta tu. Maksudnya nak pecahkan rekod sale kita tu sangat senang kalau kita ada cikgu. So Kak Ina ada 2 suggestion. Pertama, korang pergi belajar. Yang kedua, korang jadi agent, follow je apa yang founder ajar. Apa yang founder ajar, apa yang kadang-kadang benda tu dia nampak simple, tapi percayalah benda simple tu lah yang kita buat
Macam Kak Ina sendiri, benda simple tu lah yang Kak Ina buat sampai Kak Ina boleh dapat sale banyak. So sampai masa tu Kak Ina masih main free marketing. Macam Kak Ina selalu ajar ni dekat ejen. Waalaikumsalam Fatin. Hai Fatin, Ain. Hai Ain Amans. Lembu dah minum susu. So benda yang simple ni lah yang Kak Ina ajar dekat ejen selalu. Kak Ina dulu main Facebook content, Kak Ina tak main FB Ads sampai buat sale 80,000. So step yang sama Kak Ina ajar ejen sendiri ejen dengan dropship Himayah, step yang sama. Follow je, jangan tanya-tanya. Maksudnya jangan petikai lah. Sama macam kita orang pun, bila kita orang jumpa dok akan cakap, you buat ni, you buat ni, you buat ni. So kadang-kadang aku rasa macam, kenapa tak buat yang ni, kenapa tak yang ni. Tapi tak apalah, ikut je. So sebenarnya kalau kita belajar, kita ikut je apa dia cakap. Jangan banyak soal, jangan petikai. Okay. So ini dah 2 step. Pertama, objektif you mesti clear. Yang kedua, you kena ada consultant atau advisor, ataupun you kena ada founder yang you follow, idola you. Okay. So yang ketiga yang ketiga dia adalah macam mana you nak manage you punya time, especially untuk orang yang business sendiri kat rumah. Kalau you agent, you dropship, macam mana jaga anak kat rumah, macam mana nak uruskan masa. Saya ada tengok iklan Himayah yang sponsored, yang guna promote boost ke ya, perlu bayarkan, ada advice tak? Wirdatul Ain, yang itu kami guna FB Ads. Ain ni ejen Himayah kan? Kan kita ada kelas FB Ads Ain. Wirdatul, dekat dalam Facebook group. Yang tu Kak Ina tak cerita kat wall. Tu khas untuk ejen Himayah je, kita ada kelas. Siapa kelas macam ni, siapa yang capai sasaran target yang kita bagi, you boleh masuk kelas FB Ads tu. Kelas FB Ads tu berbayar, tapi kita tak buka untuk semua. Siapa tak capai target tak boleh masuk kelas tu. Kelas tu siapa yang capai target lebih, dia boleh masuk kelas tu free, you tak payah bayar yuran. So Kak Ina, bukan Kak Ina yang ajar, tim Kak Ina yang ajar. Sebab tim Kak Ina memang power, dia orang yang main FB Ads. Kak Ina memang tak pandai langsung FB Ads. Kak Ina terror free marketing. Kak Ina terror tulis-tulis lah, share-share ni Kak Ina pandai. Tapi untuk FB Ads Kak Ina tak pandai. Tim Kak Ina yang akan share, especially kat ejen Himayah. Siapa yang capai sales target ni, you boleh masuk kelas FB Ads yang boleh boost sale you kau-kau, insyaAllah. Benda ni memang tim Kak Ina buat. Okay, so lepas tu yang ketiga adalah untuk you uruskan masa you. Bila kita berniaga kat rumah, jaga anak, challenge you adalah you tak cukup masa. Dulu masa Kak Ina teruk sangat weh. Sebab aku struggle. Aku punya target sangat clear. Setiap hari sale aku mesti 1,000. Masa tu baru-baru berniaga, sehari 1,000. Kak Ina, Waalaikumsalam. Tuan Toke, Raja Buah, Tuan Zulhairi, Abang Fidaus dia pergi main bola sepak. Sekejap lagi dia balik, Kak Ina sampaikan. Terima kasih, thanks for watching. Okay, siapa-siapa lagi yang tengok ni, terima kasih for watching. Komen lah supaya Kak Ina nampak nama you. Okay, lepas tu okay, yang ketiga tadi kan pasal time management. Okay, Kak Ina share time management Masa Kak Ina berniaga kat rumah, buat sale 30,000. Kak Ina ada seorang baby, Koid, dia baru lahir. Waktu tu Kak Ina berniaga tu, Kak Ina mengandung dia. So dari dia mengandung sampai dia lahir, jaga dia. Lepas tu Kak Ina ada 2 orang lagi, Amani, Ica, Hakim. Ada 3 orang kecil dan ada seorang yang besar, sekolah menengah dah masa tu. So waktu tu challenge kita adalah kita nak uruskan masa. Masa bila kita nak iklan, masa bila kita nak close sale, masa bila kita nak packing barang, masa bila kita nak uruskan anak-anak. So masa tu Kak Ina fikir, sekarang ni lah Kak Ina fikir best gila kalau waktu tu ada sistem dropship. So aku boleh fokus iklan dan jual je, dan packing semua tak payah fikir, betul tak? Tapi dulu masa Kak Ina kena packing, tunggu pos laju sampai rumah. So apa Kak Ina nak cakap, kalau korang yang bisnes kat rumah, korang kena ada jadual. Jadual, kenal lah Raja Buah, mestilah kenal tuan. Hai Teacher T. Okay, so you all kena ada jadual kat rumah. Hai Kak Aida. Otai ni, Otai sale Himayah ni. Okay, so kalau kita kerja kat rumah, you kena ada jadual. Jadual ni maksudnya pukul berapa you bangun, pukul berapa you nak kena masak, pukul berapa you nak bagi anak makan, pukul berapa you nak sidai kain, pukul berapa you nak basuh kain, pukul berapa you nak kena makan tengah hari, pukul berapa you nak packing barang, pukul berapa you nak iklan. Kak Ina duduk rumah je tau, aku suri rumah je.
Tapi aku ada jadual yang sangat detail. Pukul berapa, 12 mesti keluar ambil anak. 12 suku mesti beli nasi dekat depan masjid. 12.30 mesti sampai depan rumah. Pukul 12.45 mesti suruh anak makan. Anak makan pun Kak Ina ada time tau. Suruh anak makan mesti habis dalam berapa minit. Lepas tu Kak Ina sangat detail benda ni. Benda ni sebenarnya sangat membantu Kak Ina uruskan masa tu. Sebab tu Kak Ina boleh konsisten dapat sale minimum 1,000 sehari. So Kak Ina tak buat 1,000 sehari. Masa tu Kak Ina target sehari 1,000. Tapi selalunya Kak Ina akan buat 2,000, 1,500 sehari. Supaya Sabtu Ahad Kak Ina boleh cuti. So ni 3 benda lah. Lepas tu kenapa Kak Ina suggest you buat jadual. You sangat penting buat jadual. Sebab nanti bila you grow, Kak Ina akan ajar detail. Especially kat AJ Himayah, Kak Ina akan ajar detail. Macam mana bila you grow, you nak ada organization chart tau. Maksudnya you kena ada pekerja. Kalau selama ni kerja yang you buat you tak tulis, bila you ada pekerja, you tak tahu nak suruh dia buat kerja apa. So you tulis betul-betul apa kerja yang you buat. Dan waktu tu baru you start hire orang. So bila you hire orang, you dah tahu dah senarai kerja apa, you boleh bagi dekat dia. Senang kan? So you boleh fokus buat kerja yang lebih high value, dan kerja yang lower value tu boleh pass kat dia orang. Sama. Kalau tak memang tak sempat kan. Macam saya mak ramai anak. Sama lah Kak Aida, saya pun mak banyak anak. Anak ramai. Kalau kita tak ada jadual, kita tak sempat. Saya sampai sekarang saya ada jadual masak. Kat jadual tu saya dah masak tak masak belakang kira. Tapi kalau hari saya nak masak, semua apa saya nak masak semua dah ada. So maksudnya saya tahu dah saya kena masak asam pedas ke, ayam goreng ke. Anak saya dah tulis. Dia akan tulis apa menu yang dia orang nak. So saya kalau saya nak masak, saya masak tu. Saya tak payah fikir. So kadang-kadang kita kan buang masa kan, nak masak apa. Kat situ dah 15 minit. So kalau saya nak masak, saya tahu saya nak turun masak, saya akan cakap okay, hari ni anak mama nak masak. So anak saya akan potong cili, buat cili blend tu. Lepas tu anak saya akan tolong kopek bawang, kopek kentang. So dia tahu mama akan masak hari ni. Selalunya kalau saya masak, saya akan masak banyak lauk, simpan dalam freezer. Lepas tu saya panaskan hari-hari. Selalunya macam tu lah sekarang. Dulu tak. Dulu masak hari-hari, sekarang tak. Okay. So Kak Ina nak cerita 3 ni je lah dulu. 3 ni sebenarnya you dah boleh start dah run business. Tapi benda ni sangat penting. Kak Ina ulang balik. Siapa boleh ulang balik? Malam ni juga buat jadual. Ira, Kak Ina ada satu e-book Kak Ina tulis sendiri macam mana contoh jadual yang Kak Ina buat. Kak Ina ada contoh macam mana nak buat jadual kalau you suri rumah. So jadual tu jadual Kak Ina dulu. Kak Ina tulis dalam e-book dan Kak Ina share dengan Kak Ina jual e-book tu dulu. Kalau Ira nak, kalau you all nak, Kak Ina boleh bagi free e-book tu. Kak Ina ada contoh jadual macam mana saya urus masa. Waktu tu saya susukan anak. Saya menyusukan anak 2 orang. So lepas saya duduk kat rumah tapi saya berniaga online. So ada hari saya kena pergi ambil stok. So tiap-tiap hari saya kena pergi ambil anak kat sekolah. So kalau Ira nak e-book tu, Ira komen lah kat bawah nak. Nanti Kak Ina PM ke macam mana ke buku tu, e-book tu. Kat dalam e-book tu ada jadual macam mana saya susun masa uruskan anak-anak kat rumah. Sangat senang hidup kau kalau kau ada jadual. So bila kau nak buat kerja tu, kau tak payah fikir. Kau dah ada dah, oh kena buat ni. So kita boleh buat cepat, masa kita lagi efisien. Okay, so 3 perkara ni je Kak Ina share. You dah boleh start dah buat bisnes. Nombor 1, you kena tahu you nak capai apa. Objektif. Kenapa aku buat bisnes ni, aku nak capai apa. Ni penting gila. Kenapa aku buat bisnes ni, aku nak capai apa. Yang kedua, kena ada konsultan ke, advisor ke, mentor ke, founder ke. So kalau you ada founder, you follow je apa founder ajar. Follow sungguh-sungguh sebab dia dah lalu jalan tu. You jangan petikai lah. Kadang-kadang kita rasa macam tak percaya lah, itulah inilah. Kau tak payah percaya, kau ikut je. Sebab takkanlah dia nak tipu kau. Of course lah dia hire kita jadi agent, dia nak sale kita banyak, betul tak? Mestilah dia akan ajar teknik yang paling berkesan untuk kita. So jangan ragu-ragu, follow je apa yang founder cakap. Yang ketiga, buat jadual. Time management sangat penting. So 3 benda ni, bila you yang ketiga tadi apa? Time management. Bila you uruskan masa dengan betul, InsyaAllah you akan sangat efisien. Bila kita efisien, kita sebenarnya kadang-kadang kita ingat buat bisnes ni tak sempat.
sudahnya kita tak buat. Sebenarnya kita tak uruskan masa dengan betul. Kalau kita uruskan masa, sebenarnya kita ada banyak masa insyaAllah. Sebab macam Kak Ina sendiri dulu, Kak Ina uruskan anak 5 orang, duduk rumah, jaga anak. Tapi Kak Ina buat bisnes, boleh buat 30,000 packing sendiri. Kerja tak ada masa, macam mana nak berhenti kerja. Kerja tak ada masa, macam mana nak berhenti kerja. Soalan apa? Dia Didi, apa soalan kau? Terima kasih Wirda, dia tolong Kak Ina senaraikan. Nombor 1 objektif, nombor 2 advisor ke, founder ke, consultant ke, idola ke. Nombor 3 adalah apa? Time management. Thank you Ira, thank you Wirda. Baguslah korang, sukalah buat live dengan korang. Siap tulis nota lagi. Macam ni baru semangat nak buat live. Hari-hari Kak Ina buat live macam ni. Kadang-kadang kan benda ni nampak macam simple, tapi orang tak buat. Tapi cuba korang buat sungguh-sungguh. Sebab dulu masa Kak Ina buat business start pun, aku bukanlah terror sangat. Aku buat benda yang basic tapi buat betul-betul. Buat sungguh-sungguh, tak berhenti, konsisten buat sampai benda tu jadi. So korang pun boleh buat benda ni sampai jadi, InsyaAllah. Okay, so itu saja. Sekarang dah pukul 7, dah maghrib. Kejap lagi 7.30 Kak Ina nak kena pergi dinner pula. Ni Tuan Firdaus pergi main bola, tak balik lagi. Okay, so itu saja. Thanks for watching. InsyaAllah Kak Ina cari dulu e-book tu dalam laptop Kak Ina. Kak Ina tak bawa laptop kat sini. E-book tu ada dalam laptop Kak Ina. Nanti when it's ready, Kak Ina inform. Kak Ina perlukan email korang, Kak Ina akan email e-book tu. InsyaAllah boleh email tu ke PM pun boleh kot. Okay, so itu saja. Terima kasih, thanks for watching. Kalau benda ni bermanfaat, tinggalkanlah komen kat sini supaya Kak Ina tahu apa yang bermanfaat pada you, dan supaya lepas ni Kak Ina boleh share banyak lagi info dekat you all. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak Lin. Terima kasih Ju pun tolong Kak Ina senaraikan apa tu dia punya learning, apa yang Kak Ina cakap. Terima kasih. So itu saja, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.